Okay, jom kita start. Hari ni kita akan lukis, kita akan warnakan woolly mammoths. Untuk woolly mammoths, warna pertama yang kita akan gunakan adalah warna apa ni? Ni warna mustard yellow. Mustard yellow yang hujung sekali ni. Kita ambilkan mustard yellow pertama kali ya. Sebelum kita lupa, letakkan di colour chart. Teacher takut lupa sebenarnya. Letak di colour chart. Lepas tu kita warnakan woolly mammoths kita. Teacher, kenapa nama dia woolly mammoth? Sebab dia ada banyak bulu. Mammoths ni apa? Mammoth ni gajah. Gajah yang badan dia berbulu lebat. Kerana gajah woolly mammoths ni hidup pada zaman ais dahulu. Sekarang woolly mammoths ni dah pupus. Tapi gajah masih ada. Gajah kan besar. Tapi gajah sekarang ni tak warna macam ni. Dia warna hitam. Kan ada tak gajah warna putih? Saya tak pernah dengar lah. Tapi mungkin lah ada sebab gajah albino kan. Warna lain saya tak pernah nampak lagi. Tapi gajah ni warna dia macam warna coklat-coklat kelabu. Tapi dalam gambar ni kan ilustrasi, kita putihkanlah dia sikit. Ini adalah ilustrasi Gibran semasa penggembaraan di Ice Age menggunakan mesin masa. Woolly mammoths ni badan dia berbulu, sebab tu Gibran suka lukis. Macam menarik perhatian dia lah waktu kunjungan ke Ice Age tu. Sebab lain dari yang lain. Kerana gajah pada zaman Ice Age tu, Ice Age sangat sejuk, lebih kurang 7 Celsius. 7 degree Celsius. Lepas tu sangat sejuk, macam duduk dalam peti ais. Kalau macam gajah zaman sekarang kan, dia mesti akan mati. So badan dia berbulu supaya dapat menahan suhu dan dia terus survive dalam Ice Age tu. So gajah ni cantik sikit sebab dia ada rambut. Tapi dalam cerita sebenar mungkin dia tak stylish macam ni lah. Dia warna sama je. Cuma ini kan ilustrasi artis. Kita warnakan seluruh tubuh woolly mammoths dengan warna mustard yellow. Warnakan sehingga selesai. Lepas tu kita akan buatkan shading mana tempat yang perlu. Gunakan warna yang sama. Teacher, macam mana tahu warna yang perlu? Cuba tengok dalam muka surat 13. Kita tengoklah dalam ilustrasi gambar tu kan. Kalau tak ada, awak tengok je teacher buat macam mana. Kita tengok, ada tu kita warnakan. Kita tengok dan kita warnakan. Kita kena lihat pada rujukan yang kita berikan tu dan kita warnakan dalam lukisan kita. Kalakan kat telinga dia, dekat cuping telinga tau, dalam telinga tu warna lain. Bila adik-adik semua dah berpuas hati dengan hasil karya yang adik-adik efek yang adik nak dapatkan, so macam ni kan, dah berpuas hati, kita boleh cucikan berus dan kita bolehlah ambil warna yang lain. Warna lain ialah warna kecoklatan, coklat. Okey, sekarang ni teacher dah bersihkan teacher punya brush pen. Teacher akan ambil warna coklat. Ambil warna coklat, kita warnakan rambut woolly mammoths. Cantik kan woolly mammoths ni, macam singa. Singa kan ada rambut. Ni cerita woolly mammoths lah. Dia ada rambut. Kita warnakan rambut dia pun sama sebab dia ada beberapa bahagian yang macam highlight, yang terang dan gelap. So kita akan warna base macam ni. Kita akan warnakan sebagai warna asas. So bila satu layer dah habis, kita akan ambil warna yang sama. Kita akan tekankan di mana
kawasan yang kita nak lebih menyerlah untuk jadikan dia punya highlight. Warna yang sama tau. Teknik tu sama dengan teknik yang kita gunakan tadi masa kita warnakan warna base untuk seluruh tubuh woolly mammoths. Macam tu kan? Okey. Kita warnakan. Lepas tu kalau kita tengok dekat bahagian tubuh woolly mammoths tu, dia ada bahagian-bahagian yang lebih gelap. Kita akan highlightkan juga dengan kita punya warna coklat ni lah nanti. Pertama-tama kita kena highlight dekat rambut dia dulu. So, nampak tak teacher gunakan warna yang sama untuk highlight bahagian-bahagian yang teacher rasa perlu digelapkan untuk lukisan kita yang ini. Teacher, macam mana nak tahu bahagian mana? Untuk tu, sila rujuk muka surat 13 seperti reference yang kita berikan tu. Kita akan nampaklah dalam gambar tu. Kalau awak nak tengok gambar sebelah woolly mammoths, gambar sebenar woolly mammoths ada dalam muka surat 11. Nampak tak gambar woolly mammoths tengah berposing? Gibran sedang melukis dia. Kenapa tak sama? Kan teacher dah bagi tahu ini adalah hasil karya Gibran. Dan sebagai seorang artis, kan dia mengembara di dalam time machine di Ice Age. Lepas tu dia jumpa woolly mammoths. Mereka pun berkawan baik. Dan dia pun menawarkan diri untuk melukis. Woolly mammoths semestinya seorang yang beramah. Kata, boleh saja orang lukis muka saya. Awak ni pelik lah. Baby Roshan besar, awak kecil. Macam tu lah dia kata. Konon-konon lah cerita dia. So kita teruskanlah mewarna. Okay, sekarang tadi kan saya cakap dekat badan woolly mammoths tu dia ada bahagian-bahagian bulu dia yang agak gelap. Jadi kita gunakan warna coklat yang sama. Coklat yang sama untuk warnakan bahagian woolly mammoths punya tubuh yang berbulu tu supaya kelihatan seperti lebih realistik, macam nampak macam 3D lah kan. Kita colour, kita panggil dia detailing ataupun perincian dalam bahasa Melayu. Macam mana nak warna, buat macam dia punya garisan dia, quality of line dia macam stroke. Kan kita dah belajar hari tu. Kita belajar nama teknik dia apa? Cross hatching kan, tapi ni hatching teknik. Dia macam hujan rintik-rintik tu, hujan hatching. Macam dia macam orang nak buat apa tu, struktur macam rambutan punya apa? Kulit rambutan. Rambut. Macam tu lah. Kita gunakan hatching teknik. Macam tu. Macam ni. Gunakan hujung berus je tau. Hujung berus yang tajam tu di hujung-hujung je. Awak kena layangkan berus tu dengan halus supaya nampak macam hairy lah. The woolly mammoths is very hairy. Macam woolly mammoths tu dia ada banyak sangat rambut. Macam tu lah cerita dia. To make the hairy effect, you need to do this kind of technique which I'm using right now. I'm using the we call it hatching technique. Dia bukan cross hatching tau, dia hatching. Kita gunakan teknik hatching untuk nampak mammoths tu lebih berbulu, bulu yang lebat, macam tu, hairy surface. Kita sama juga kan, tadi kita punya bahagian rambut mammoths tu dah kering, so nampak macam tak menyela. Teacher tambahkan lagi, ambil warna yang sama, tak perlu tambah hitam pun, warna yang sama je. Warna yang sama, kita highlightkan lagi supaya dia nampak bulu rambut dia tu berlapis-lapis dan tebal. Nampak tak? Macam lebatnya rambut dia. Macam tu lah. Dia punya bulu pun nampak macam sangat tebal. Macam pakai jaket kan. Kan musim sejuk, di tempat yang sangat sejuk, membeku macam ais. So dia kena, untuk terus survive, dia perlu ada macam bulu yang tebal untuk defend dia terus bertahan hidup. Okay, kita akan buat perincian lagi. Kita akan ulangi teknik yang sama. Awak lihat dalam reference muka surat 13. Teruskan buat perincian tu sehingga awak rasa betul-betul puas hati. Sebab kita tak dapat tengok awak punya painting awak kat rumah kan. Macam kita tengoklah, buat comparison, buat perbandingan dengan buku yang teacher bagi tu. Cuba awak tengok. Awak lihat 2 minit, awak lukis sekali.
Sebab untuk menjadi seorang artis yang baik, haruslah mempunyai penglihatan yang baik. Lihat dan lukis, lihat dan apply. Itu merupakan satu praktis yang sangat bagus. Jika awak berjaya buat macam ni, teacher pasti awak akan menjadi seorang artis yang sangat bagus. Okay? Sebenarnya benda ni by practice je. So kita lakukan proses tu berulang kali sehingga kita betul-betul gembira dengan apa yang kita lihat. Simple kan? Okay, buat lagi. Nampak ni macam okey, tapi teacher okey lah. Teacher pun masukkan, jangan lupa ya, masukkan warna yang kita gunakan tadi tu dalam color chart. Supaya kita tak lupa lah warna apa yang kita guna. Supaya di waktu akan datang bila kita nak lukis mula untuk mendapatkan efek yang sama, kita dah ada sumber rujukan. Okey? Itu fungsinya. Okay, sekarang ni kita akan basuhkan berus, basuh bersih-bersih. Warna apa ya? Sekarang ni kita nak gunakan warna, sebelum tu kita kena cucikan dulu kita punya palette tadi. Dia macam dah kotor sikit. Cuci dulu bersih. Cik nak fikir warna apa nak gunakan ya? Cik guna warna kelabu lah. Untuk warna kelabu ni, kita akan warnakan di bahagian kuku kaki mammoths tu. Kan? Nampak tak kuku kaki mammoths tu warna kelabu? Tapi teacher macam ada warna lain lah. Ya, itu baru layer pertama. Dia warna kelabu dan warna kelabu gelap. Tapi warna kelabu yang sama sebenarnya. Cuma kita warnakan kelabu. Okay, itu layer pertama. Dan kita ambil lagi warna kelabu yang sama. Kita akan highlightkan di bahagian yang kita perlukan. Guna teknik yang sama macam kita gunakan tadi. Warna yang sama boleh menghasilkan warna yang berbeza kerana cara kita apply. Dan kita apply dia berulang kali. Okay, macam dia dah colour sekali kan. Kita colour ke atas dia, warna yang kita layankan untuk kali kedua akan jadi lebih gelegap dan gelap. Macam dah siap lah. Teacher rasanya macam dekat bulu-bulu mammoths pun ada jugalah. Iya ke? Boleh jugalah kalau awak nak buat sikit. Kita letakkan sikit dekat bahagian-bahagian rambut dia. Sebab tu paling gelap kan. Kita cari kat mana bahagian yang you rasa macam perlu untuk ada warna kelabu. Dah siap. Saya rasa macam dah okey lah. Sekejap ya. Kita jangan lupa tahu ambilkan warna ni letak dalam color chart. Ya, kejap-kejap. Letak di sini. Ya. Awak okey? Teacher harap awak semua okey. Okey tak? Good.